Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa ja'alna minar rasyidin, amma ba'du. Ikhwatul kiram, ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim ikhwatul iman. Alhamdulillah, kita sampai, saya ingat Ustaz, muka surat 93. Cik Pak ingat cara kita lah, ingat-ingat tu ni. Kita tengok bab yang ke-9 berkenaan dengan hakikat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalilnya. Hakikat dalam bahasa Arab bermakna hak. Terjemah Melayu dia kita kata yang sebenar. Artinya ada orang dia sangka dia buat tu macam benar, tapi tak sebenar. Hakikat bermakna secara yang sebenarnya, macam mana dia nak cari jalan untuk menyatakan apa yang dia ingat itu sebenar. Maka dia kena samakan apa yang dia ingat, yang dia buat itu kena sama dengan yang sebenar. Maka kerana itu, untuk membuktikan dia buat itu sama, dia memerlukan dalil. Dalil itulah yang menunjukkan hakikat. Jadi cinta Nabi ini, ikhwan, ini bahasa Melayu lah cinta, bahasa Arab tak ada cinta. Hub. Hub ini selalu Ustaz katakan maksud dia izhar al-mahabbah, menzahirkan kecintaan. Baik, ayo Ustaz mau balik dah. Hari ni semua orang jauh pekat balik lah. Datuk Razak, Fadil, Ustaz Amar, welcome to Malaysia. Dia pun cuti semua luar negeri. Kan? Baik. Hub dalam bahasa Arab bermakna izhar, menampakkan kecintaan kepada sesuatu. Baik, di sini ada suatu hukum. Apabila kita menampakkan sayang dan cinta kita pada Nabi, penampakan itu kena masuk dengan wazan yang sebenar. Cara kita, hati budi kita, mulut kita sebut, perilaku kita buat, menampakkan sayang. Menampakkan sayang, dia kena hakikat, dia kena ngam, dia kena masuk tu adpa. Cukup adpa. Tahu tak adpa? Dia masuk tu cantik elok, dia bertemu jodoh. Jadi macam mana nak buat? Maka dalil akan bagi tahu pada kita. Dalil. Pasal tu kita memerlukan dalil. Kalau ingat, semua orang boleh ingat. Saya boleh ingat saya sayang Nabi betul. Hak kawan-kawan pakai lok pendek, dia boleh ingat. Ingat aku pakai lok pendek, aku tak sayang Nabi ke? Dia boleh ingat dia sayang Nabi. Jadi letak pakai berasap lagi senang ingat, menurun terus. Semua boleh ingat. Jadi adakah itu hakikat? Ini tajuk dia. Hakikat macam mana nak sayang Nabi? Oh, baru saya terpandang sahabat Syam Kamikaze. Dulu kami sekali mengita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Islam. Dan syariat Islam yang terbesar adalah syahadatain, dua kalimah syahadah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi dengan dua kalimah ini. Menarik perhatian pada perkataan Allah utuskan Nabi untuk menjelaskan syariat. Kita kena ingat benda ni lah ikhwan, kena ingat benda ni. Allah hantar Nabi Muhammad untuk cerita pasal agama dia. Itu dia punya titik. Allah hantar Nabi dengan kita Nabi Muhammad. Sebelum dia pun ada Nabi-Nabi. Allah hantar Rasulullah ni untuk menerangkan syariat. Syara'a lakum minad dini, kami telah beri pada kamu syariat dan kami wasiat kepada kamu terang kepada umat. Jadi bila kita letak titik di situ, syariat itu adalah Islam. Syariat itu adalah nama lain kepada Quran, kepada Islam, kepada hadis, nama lain kepada akidah, kepada ibadah. Kita panggil dengan nama Asy-Syariah. Allah kata dalam surah Al-Jasiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah kata kemudian kami jadikan kamu di atas satu syariat. Ini syariat Islam. Fattabi'ha. Allah kata ikut. Fattabi'ha, ikut syariat ni. Wala tattabi', jangan sekali-kali kamu ikut ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, kemahuan orang-orang yang tak ada ilmu. Hak ni Allah berturun syariat dekat Nabi Muhammad. Dan benda ni ikhwan, dia tak ada bincang apa dah. Tak ada orang nombor 2, tak ada orang nombor 3. Selepas daripada Rasulullah ni, semua orang kena belajar dan berguru dengan dia. Jangan siapa main cakap pandai nak cakap lagu lain. Allah tak berturun syariat dekat kita, Allah berturun dekat Nabi, dan semua kita kena ambil daripada Nabi. Ini kita punya tapak asas. Kita kata kalau kita dakwah benda tu Islam, mana dalil daripada Nabi? Mana? Tak boleh kira bukan Islam. Itu kira kita punya angan-angan, omong kosong kita. Pandangan tak jadi agama, ingat tak jadi agama. Dia kena dari Nabi. Satu. Yang kedua ikhwan, antum boleh tengok macam mana percayanya Allah kepada Nabi ni. Macam mana percaya Tuhan kat Nabi. Takkan kita tak boleh percaya Nabi? Takkan kita tak boleh percaya Nabi? Allah percaya kat Nabi. Allah lantik dia jadi Rasul. Kalimah Rasul bercentum dengan kalimah Allah. Rasul itu idafah kepada kalimah Allah, Rasulullah. Kalimah Rasul disandarkan kepada kalimah Allah. Dia adalah utusan, perutusan Allah. Jadi semua yang dia bercakap, Allah declare dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tak ada hawa nafsu, tak ada cacat celah. Macam tu Allah percaya Nabi. Macam mana kita boleh ragu dia ni? Kita baca-baca dalam hadis, tak jumpa Nabi baca doa awal tahun, akhir tahun, tak jumpa. Decision kita buat, kita tak baca. Percaya kat dia. Kita percaya kat dia. Tak apa tak baca, apa punya pasal. Tapi tahun ni hampa tak berkat, hampa nasib lah. Kita kata sorry lah, kita kata ikut Nabi itulah paling berkat. Ikut pada benda kena ikut, tinggal pada benda kena tinggal, tu jalan paling berkat. Pasal apa ikhwan? Percaya dia Rasulullah. Dan dia mati, Rasulullah ni wafat setelah ada ayat ketiga surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Agama sempurna. Allah isytihar cara dia paling sempurna. Allah kata nak semayang macam dia, nak haji macam dia, nak zikir macam dia, nak buat apa pun dia adalah uswatun hasanah. Habis bukan kita ni tak bijak, nak reka bijak. Di kalangan kita pun profesor ramai bijak.
Tapi bijak itu kita bagi duduk dalam rel dia, tak berkeluar pergi jadi melelong. Bijak. Orang dulu lagi bijak. Umar bijak. Umar Al-Khattab bijak, bukan bijak lagu kita. Bijak dia hebat. Bijak dia 2/3 dunia dia conquer. Bijak kita lagu kita lah. Sewa kedai duduk 1 unit tu dah 15 tahun, tak dapat pun lagi 2 unit. Bijak Umar 2/3 dunia. Minta nak serah diri bawah pentadbiran Umar. Tapi semayang, puasa, tak guna kepala otak, pergi buat macam lain. Tengok Nabi. Selangkah Nabi, selangkah mereka. Berhenti Nabi, berhenti mereka. Berdiri Nabi, berdiri mereka. Duduk Nabi, duduk mereka. Walaupun mereka tak tahu apa. Pasal apa bila musafir, lohok, hak 4 jadi 2. Nanti kita baca dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar kata, aku pun tak tahu pasal apa. Tapi aku tengok Nabi buat macam tu, aku buat macam tu. Kalau hampa tanya kat aku pasal apa, aku pun tak tahu pasal. Umar Al-Khattab kata, pasal apa hampa orang safar ni nak sembahyang 4, sedangkan Allah bagi hadiah kat hampa? Hampa nak jadi orang yang sombong ke? Orang bagi hadiah, hampa tak terima hadiah tu? Aku terima hadiah daripada Tuhan. Orang tanya pasal apa? Dah orang kata hadiah, tanya lagi pasal apa? Ini namanya taufiqiyah. Sembang kita berhenti pada dalil. Tak ada dalil kita sengang, ada dalil kita sembang. Bahasa ni beritahu pada kita betapa besarnya kedudukan Nabi di sisi Allah. Sampai Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis Bukhari. Nabi kata, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, serta menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah. Hadis ini besar tak besar ikhwan? Allah benarkan Nabi berperang semata-mata kerana minta manusia terima dia sebagai Rasul. Manusia kena ibadat hanya pada Allah, dan ibadat itu kena terima dia, kena tanya dia, kena contoh dia. Dan untuk itu Allah benarkan Nabi berperang. Macam tu. Kita ikhwan, kalau ada orang tak terima Nabi dari segi hukum agama, kita boleh perang dengan dia, kita boleh debat dengan dia sampai dia tunduk. Cuma kita lah ni, kita rasa tak mau buang masa pada duk pergi layan hang. Banyak benda lain aku boleh buat lagi. Ingat, daripada nak pergi layan dengan anjing orang duk ambil gambar tu. Banyak benda baik ni, dalam dia kuning pun tak apa lagi. Lihat, mak wajib majahil pun tak kenal lagi, dia pergi ambil gambar dengan anjing tu. Dengan sepupu dia pun sebelah tak ambil gambar, pergi ambil dengan anjing. Macam dua pupu dia duduk sebelah dia. Daripada kita nak pergi layan benda tu, banyak lagi benda baik boleh buat. Macam, tapi kalau orang bercakap lebih kurang kapiakah dia, kita boleh berdebat dengan dia sampai dia menyaksikan 2 kalimah syahadah ni, dan kita tak salah. Cuma kita punya emosi ni macam mana, boleh kawal ke tak boleh kawal? Allah bagi lesen kat Nabi perang dengan manusia sampai mereka terima aku sebagai Tuhan, dan mereka ibadat pada aku, mereka terima cara hang Muhammad. Berperanglah kita. Begitu agung dan mulia kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk memenuhi hak-hak beliau dan melaksanakan kewajipan atas beliau. Di antaranya adalah mengagung dan mencintai Nabi melebihi cinta pada manusia selain beliau, bahkan melebihi kecintaan kepada diri hamba itu sendiri. Agung tak agung Nabi ni sampai peringkat kita kena sayang dia lebih daripada kita sayang diri kita. Kita percaya kat Nabi ni ikhwan lebih daripada kita percaya alam ni.
Ni baru ni kan dia keluar, orang duk cerita pasal apa, kutub utara dengan kutub selatan. Ada baca? Macam mana? Dia sengit ke mana? Ke sebelah utara. Dia betul lah berapa batu dia kau punya rukiah lah. Kan dia sengit kutub utara, kutub selatan tu setahun duk ada apa? Dia lari cepat. Jadi sengit. Dikatakan berdasarkan orang putih ni lah. Orang putih bukan mengaji sekolah sangat. Orang putih ni NASA NASA kata kalau macam ni punya perjalanan kutub utara, dia condong dijangka 2015 matahari akan terbit ke sebelah barat. NASA yang kata ustaz ni dengar pakat cemas. Yang cemas ni bukan duk je pasembor tapi jalan ustaz jadi cemas. Yang Nabi duk abang tanda kiamat 10, ustaz buat tak tahu. NASA abang dia kata, NASA kata maybe 2015 dia akan terbit matahari ke sebelah barat. Kira 2010 2 bulan ni. Karabi pun tak dampi lagi ni. Duk tengok iklan mandi duk kata Karabi RM165 pergi balik. Baru duk fikir bila aku nak pergi Karabi. Karabi apa 2 bulan. Yang dah pergi selamat lah. Ni yang tak pergi lagi. Kadang cuti sekolah ni dah nak pergi Karabi. Kadang lah ustaz cemas. Ustaz pun naik membar khutbah bagi kau punya ke orang. Tuan-tuan nak buat jahat apa lagi 2 bulan, saya pun tak ada pergi Karabi. Jahat apa nak buat 2 bulan lagi kita ada. Tak apalah, NASA nak kaji. Apa kita nak beritahu? Kita beriman kat Nabi lebih daripada kita percaya alam ni. Orang pasal apa? Pasal Nabi kata kiamat akan berlaku pada tarikh kamu tak tahu. Tarikh kiamat ni kita tak tahu. Matahari nak terbit daripada timur, daripada barat ni kita tak tahu bila dia akan terbit. Kalau NASA boleh bagi tarikh dia ni tahu, kita tak tahu. Tak pasal apa kita nak pergi percaya alam lebih daripada kita percaya Nabi. Beriman pada Nabi ni kena lebih beriman kepada Nabi daripada alam, daripada ilmu alam, ilmu geografi, ilmu fizik, matematik, lebih. Dan itu yang dibuat oleh Abu Bakar. Jalan daripada Mekah, jalan-jalan pergi Al-Aqsa. Mana boleh 1 malam? Nabi kata aku pergi semalam daripada Mekah pergi Al-Aqsa, aku naik ke atas mana sampai Sidrah Al-Muntaha, aku turun balik Al-Aqsa, main pula. Quran kata apa? Lailan bermakna tak sampai 1 malam. Lailatan baru 1 malam. Maka antara isyak nak bagi subuh tu in between macam tu, itu dia panggil lailan. Jadi orang Arab bila dengar dia golek kepala. Dia golek kepala tu bukan dia salah, dia betul. Betul lah, siapa boleh buat perjalanan macam tu? Tak boleh. Dia kata ustaz, saya TTDI lagu ni biasa saya start kereta pergi Penang dalam 1.5 jam. Kita apa? TTDI pergi Penang 1.5 jam biasa ustaz. Kata sampai ke Penang? Kata sampai, kadang-kadang sampai hospital juga. Kita kata jangan cakap merapek boleh tak? Kalau dia berkata 3 jam, okey lah. Dia kata 1.5 jam campur dengan rehat, sembahyang jamak, kasar semua, 1 jam 30 minit sampai jabatan kedua Pulau Pinang. Kita kata dia ni memang cukup, tidur tak cukup. Pasal apa kita cakap dulu tu? Pasal kita percaya kepada alam lebih daripada percaya pada dia. Jadi kita menghadkan kemampuan dia. Abu Bakar, bila orang cerita lagu tu kat dia, Abu Bakar percaya Nabi lebih daripada alam. Maka Abu Bakar kata law ab'adu min zalik. Kalau Muhammad kata dia pergi jauh daripada tu lagi, aku percaya dia. Pasal aku percaya dia tak akan bohong. Dan alam ni boleh bohong.
Dalam hadis Bukhari cerita pasal bulan terbelah dua. Quran kata iqtarabati sa'atu wanshaqqal qamar, bulan terbelah dua. Orang kata kat Abu Bakar di Mina, Abu Bakar, bulan terbelah dua, bulan terbelah dua. Ya, Abu Bakar pun nampak di Mina bulan mengambang terbelah dua. Abu Bakar tengok-tengok, dia kata subhanallah, silap aku mata aku. Tapi bila dia mendapati bulan terbelah dua tu kerana isyarat telunjuk Nabi, dia kata sadaqa Rasulullah, bulan memang terbelah dua. Dia boleh tolak bulan terbelah dua tu kalau mata dia tengok, tapi kerana Nabi yang bagi isyarat, dia kata dia lebih percaya pada Nabi daripada mata dia. Tu tengok, itu maksud di sini. Begitulah agung dan mulianya kedudukan Nabi hingga Allah Ta'ala mewajibkan kita tunai hak dia. Kita kena sayang dia, kena agung dia, kena percaya dia, kena turut dia, kena dengar kata dia, tak boleh ragu dan tak boleh syak dengan dia. Pasal tu kalau ada orang mai dia buat macam lain, kita kena syak dengan orang tu. Pasal apa hang tak sama dengan Nabi? Allah percaya Nabi. Pasal apa hang tak sama dengan Nabi? Hang ni siapa dia? Apa autoriti yang hang ada? Kenapa hang berani buat macam orang tu yang patut kita ragu dan kita petikai? Itu maksud dia, kita beriman dengan cara yang betul. Beriman dengan Nabi lebih daripada kita percaya diri kita sendiri. Wajib bagi setiap hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadat yang paling agung. Cinta Nabi ini satu jenis ibadat cukup tinggi. Firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman besar sangat cinta dia kepada Allah. Hati kita ni ikhwan bila dengar pasal Nabi dia besar. Orang Melayu ada pantun apa dia? Tak cukup tapak tangan, apa? Niru. Apa dia tu? Natang apa? Niru. Pelik. Bila mamak tanya Melayu, Melayu pun tak tahu. Wah, tu Melayu punya pantun. Apa ni kena tanya Muharram pula. Siapa tak tahu? Tanya Muharram pula. Kita besar tapak tangan, niru. Niru kan nyiru? Nyiru. Kami tangan. Niru ni apa dia? Tu yang tu duk tampi tu. Ujung pak segi tu. Mamak boleh tahu Melayu tu tak tahu. Ni pun tanda kiamat. Tu tanda kiamat. NASA tak ada berkeluar ni. Jadi tapak tangan ni kecil. Jadi benda tu besar daripada tapak tangan. Tak muat tapak tangan. Yang tu kami tak ada. Kita kata apa? Alam ni tak muat. Hati kita ni lebih besar daripada alam. Kita tak ada untuk terima Nabi Muhammad. Asyaddu hubban lillah. Ikhwan, yang ni semua ikhwan, dia memerlukan proses. Dengar, cuba faham, cuba amal, cuba bawa diri kita pitang situ. Dia bukan dengar-dengar lepas tu something miracle, it happen. Tak ada. Dia kena mujahadah. Bila ada sunnah Nabi macam lain, ada orang buat macam lain, tolak orang, terima Nabi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, dengan dalil. Dan memberanikan diri ke tengah sunnah Nabi, beranikan diri. Orang mau pakat baca doa awaitan, kita tak baca apa, mau pakat tengok kita. Ini dah tu sudah macam-macam, kapai hilang, tak jumpa lagi. Aku perasan tu sudah tak baca doa wetan pun. Ni orang baca dia pula lagu tak angkat tangan. Tapi macamnya siapa lah dia ni. Orang dia kata, lebih kat dia. Lebih kat dia. Memberanikan diri, menzahirkan wajah sunnah pada diri kita. Dan kita akan rasa macam mana ayat ni kata, orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah. Dia sayang sangat kepada Allah dan Rasul. Wajib juga bagi setiap hamba mencintai Nabi SAW, sebagaimana hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata tidaklah sempurna imannya
Tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kamu, hingga Nabi kata aku lebih dicintainya daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Bukan tak boleh sayang anak, bukan, boleh sayang semua, tapi dengan Nabi ni ahabbu, lebih. Kita ada anak, kita ada bini, kita ada laki, hak dia mau tu, hak dia suruh kita buat tu, dia benda yang dia tuntut tu, benda yang hadis tak bagi. Kita sayang hadis tu lebih daripada kita sayang kemahuan dia. Kita tunjuk no. Anak menangis, kita kata no. Mama say no. Kata papa pergi kata yes. No papa. No. Kata come on mama, segi saya no, come on kata dah. Nabi kata tak boleh. Kadang-kadang budak-budak dia minta macam-macam, dia nak draw bilik dia nak bubuh satu poster mana punya penyanyi gila kan nak pergi pelekat. Dia tu menyanyi pun macam orang gila. Kadang-kadang orang gila lalu dengar dia tu menyanyi, orang gila pun fikir orang gila kata lagi gila pun duk dah. Anak kita pergi minta gambar tu nak pergi pelekat dalam bilik tidur dah. Kita kata no, gambar ulama pun tak boleh, gambar papa pun tak ada, gambar mami pun tak ada, gambar siapa pun tak ada. Nabi kata malaikat tak masuk dalam rumah. Are you understood? Understood lah. Understand? Faham tak faham? Tak faham aku nak bagi hang faham. Aku sayang hang anak aku, hang mai pada perut aku, hang keluar dengan uri aku, tapi aku sayang Nabi lebih pada aku sayang hang. Biar dia tanya, mama siapa dia? Nabi tu. Pasal mama sayang dia lebih. Nabi tu anak mama lah. Aku bagi satu penampang, nanti tahu. Nampaknya hang tak kenal Nabi tu siapa dia. Satu syahadah kita bagi dia dengar, lepas tu kita cerita Nabi ni yang mama duk bertahan. Untuk dia, nyawa aku sanggup korbankan. Hang faham tak hang anak aku? Nabi tu suruh aku sayang dan belah hang elok-elok. Jelah. Dia dengar. Jadi mak dengan bapak ni dia kena satu luan. Dia kena satu jalan. Jangan bapak kepada 3 suku, mak kepala elok, mak kepala elok, bapak pula 3 suku. Tak boleh. Dia kena sama. Kita bukan benci anak, kita bukan tak bagi anak berkawan, tapi kita nak bagi tahu kat anak kita ada satu benda penting. Dia kena tahu Nabi. Kenal Nabi ni berkaitan dengan iman. Tak kenal Nabi menunjukkan iman tak sempurna. Agama kita cacat. Macam mana nak mati? Siapa nak duk cacat di dunia? Tak mau duk cacat. Orang ni semua ada 10 jari, dia ada 8 jari je. Orang semua ada 10 jari, dia ada 11. Satu pintu tumbuh kot ni. Tak mau, cacat tak mau. Hang tahu dah kalau hang mati, hang tak kenal Nabi, hang tak ikut sunnah dia, hang nak jadi apa? Aku beranak hang, aku belah hang, aku bagi hang makan. Takkan aku nak tengok kubur impit hang? Hang gila ke hang cakap ni? Sampai semayang tak mau, pakai tudung tak mau, apa tak mau, kenal Nabi tak mau, kira agama ni kira macam bulldozer, sodok ikut dah. Rumput ke, pokok ke, akar pokok, macam bulldozer, sodok aja. Orang kata Nabi kata jangan. Apa Nabi kata jangan tu dia buat ramai. Kita kata Nabi kata jangan, apa pula jangan? Tunjuk macam-macam masjid negara lah, masjid negeri lah, masjid daerah lah. Kalau tak boleh takkan mereka buat. Aku bagi untuk nampak kat hang baru hang tahu. Aku duk kata Nabi, hang duk tunjuk siapa? Satu suara mu angkat kat anak-anak kita. Bukan marah, tak marah, kita sayang mereka, tapi kena bagi tahu this is my stand. Kalau motor tak ada stand jadi apa? Terbalik kan? Kita pun kena ada stand. Jangan bagi orang pengaruh rumah tangga kita. Siapa tak boleh pengaruh rumah tangga kita? Kita lelaki bini mengaji cara macam ni, pertahan. Siapa nak masuk rumah tangga kita dengan macam-macam pemikiran, dia kena lalui kita. Hang siapa? Anak ajak anak aku macam ni. Hang siapa? Who are you man? Hang siapa? Dia tak ada apa, saya kawan dia. Kawan buat kawan lah. Aku mak dia, aku bapak dia. Setiap benda agama dia nak buat, dia kena dapat mic. Apa? Mic apa? Permission. Bukan permission. No. Endorsement. Pengesahan. Aku kena mengesah. Kadang dia lambat dia keluar.
Baik. Mencintai Nabi SAW hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajipan besar dalam agama. Bukan main-main tuan. Hukum dia wajib, macam wajib semayang, macam wajib puasa, wajib pakai tudung, wajib jaga maruah diri, wajib setara tu sayang Nabi. Tak sempurna iman seorang hamba melainkan apabila dia telah cinta Nabi. Apa saya abang tadi, hub, ya? Hub tu maksud dia apa? Dia mai rasa benih jatuh cinta dalam hati, lepas tu dia mai rasa nak apa? Nak zahir. Dia nak tunjuk. Cinta ni kalau dia duduk dalam hati, dia sengam saja, orang tu kita tak panggil gentle. Dia nak gentle. Melayu panggil apa? Gentle. Tak apalah, panggil apa pun bilang. Kita tak panggil dia satu orang yang berani, satu orang yang berani, orang yang sanggup menerima cabaran hidup. Kalau dia lagu sayang Nabi sengak, dia tak kata apa. Sampai dia nak takbir sembahyang lagu Nabi pun macam lintas jalan, duk pandang kanan, pandang kiri, takut orang langgak dia. Ni kawan ni tengok, dia ambil, dia snap satu gambar, dia kata apa pula, ikutlah macam orang lain takbir, tapi dalam hati sayang kat Nabi. Nak zikir cara Nabi, nak pakai ni ruas jari yang ada. Tengok dia tu pakai kayu kokor, dia ni pakai kayu jati, dia tu cengai. Semua dia pakai tasbih. Kita nak pakai jari, orang kata apa? Tarik juga tasbih. Macam tu punya doa ada. Hang sayang apa? Hang sayang apa? Sampai tak berani. Kalau tak berani, jangan bercinta. Orang nak belajar cinta tu, pergi tengok gambar Hindustan. Hero ni kena tendang, kena terajang, mai orang jahat pakai N16 tembak daripada atas sampai kaki, tak mati hero. Yang ni orang yang reti makna cinta. Memang kita dah tengok gambar ni kan, memang dia lara, tapi bagi tak lara lah. Tengok dia bagi tak lara. Yang duk lara tu kita duk hapai lagu dia. Kita tengok lagu falsafah mai, subhanallah. Hang tengok Hindustan pun subhanallah. Hang tengok zahir, aku tengok cara hakikat. Aku duk tengok cara hakikat, macam mana dia bertahan cinta, macam mana dia puji orang dia cinta. Antu tengok bila dia bercinta, lagu-lagu dia puji kawan tu, tak tahu nak apa. Tak makan, tak minum, kena ingat, kena ikat, kena tu, kena ni, mulut ni. Dahsyat. Macam mana kita yang cinta betul Allah nak bagi pahala, Allah nak tabuk rahmat, nak ampun dosa, tapi kita tak berani ambil risiko. Tak boleh kawan. Tak sempurna iman. Cinta pada Nabi SAW mengharuskan kita mencontoh dan bersikap sama dengan Nabi. Kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, apa akan jadi pada kita? Kita tak boleh duduk kalau tak ikut dia. Ni budak-budak kita ni, anak-anak kita kan, dia start bercinta dengan satu hero, dia bukan rasa aman duduk dalam rumah ada aircon, rumah televisyen dalam rumah ni punya besar, duduk penjuru mana pun nampak, kalau tak nampak memang buta punya orang. Besar. Nak tengok TV pakai 3D lagi, macam dia berlakon depan mata kita. Duk tengok lagu tu, dia hidup. Anak kita, dia dah berkenan dengan satu hero, tak mana heroin, dia bukan rasa aman. Dia rasa aman di mana? Dia boleh naik motor sekali dengan kawan tu, motor pun kapcai lah. Dah minyak naik 2 kupang, teruk nak buat minyak tu. Kita pegang anak kita kata, hang ni apa hang ni? Macam ni rumah punya besar ayah bagi kat hang, dalam bilik tidur hang ada Astro pula lah, apa barunya, Enjoy. Apa Joy? Oh memang tentang lah. Kan tak mau abang duduk dari rumah. Cara terkejut saya. Tak apa tahu. Ustaz duduk dalam hutan pun tahu. Keluar pula satu baru pula. Semua aku bagi dalam bilik. Hanya hang nak keluar dengan motor, kena hujan, kena panas ni pasal apa? Pasal dia cinta. Jiwa merasa aman bila duduk sebelah orang dia percaya, orang dia cinta. Takkan kita nak kalah dengan mereka ni kawan.
Bagaimana kita cinta dekat Nabi, tiba-tiba jiwa kita boleh tenteram tak ikut dia. Patutnya jiwa kita damai, tenteram kita ikut dia, dan jiwa kita resah kalau tak boleh ikut dia. Itu tanda orang bercinta. Maksudnya dia kata, baik yang dicintai maupun perkara yang dibenci. Kita benci pun pasal Nabi benci. Pasal apa kita tak suka bid'ah? Pasal Nabi benci. Nabi kata, iyakum, hati-hati. Nabi kata, waspada, jangan buat bid'ah. Pasal Nabi bagi amaran, kita berhati-hati pasal Nabi. Maksud dia, kita wajib mencintai segala hal yang dicintai oleh Nabi. Kita wajib redha dengan segala hal yang diredai oleh Nabi. Dan kita wajib benci perkara yang dibenci oleh Nabi SAW. Serta kita wajib marah kepada segala perkara yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Maka inilah bentuk ittiba', meneladani Rasulullah yang wajib bagi seluruh jin dan manusia sebagai wujud rasa cinta kepada beliau. Kadang-kadang kita dah baca lagu ni, ikhwan, kita kata ada ke manusia dia boleh ikut Nabi Betara ni. Teringat kuliah subuh tadi, habis kuliah subuh tu budak muda, ya ikhwan, budak muda 21 tahun. Tanya Abah Adi tadi, tak usah nak sembang sikit boleh tak? Dia kata boleh. Ustaz tolong doa kat saya sikit. Kata nak doa apa? Saya Ustaz, tak tahu hati saya ni macam mana Ustaz. Saya kira cita-cita besar saya nak jaga rumah Allah. Saya nak jadi siap. Saya nak jaga rumah Allah. Bila saya duduk di rumah Allah ni, saya rasa saya selamat. Bila saya cuci rumah Allah ni, saya cuci tandas masjid, saya rasa Allah sayang dengan saya Ustaz. Bila saya keluar daripada ni, saya pergi kawan sana campur sini, saya rasa saya tak selamat. Dia duk cakap tu, saya duk teringat hadis Nabi kata 7 golongan manusia yang Allah nak bagi teduh di hari akhirat. Salah satunya siapa dia? Rajulun, satu orang hati dia mu'allaqah, bergantung dengan manusia. Yang kita ni Ustaz, lepas kuliah subuh nak cabut. Pasal dia teringat hotel ada aircon, nak duduk ada katil, nak picit astro. Ustaz tu Al-Fadil. Yang budak ni macam satu kasut dia bagi penampak lah kita pagi-pagi. Yang kereta duk hon, pin duduk duk hon, pin tengok jam dah tak pukul 8, baju tak lipat lagi. Budak ni tahan. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz berdoa kepada Allah supaya saya macam ni. Umur baru 21 tahun. Benda ni pelik lah ikhwan. Kita duk cari taman orang beriman. Rupanya orang beriman tu duk ada depan mata kita. Saya kata, adik ni tak teringat ke nak pergi hoha mall ke? Kan hari Minggu kan, tak teringat kan nak pakai t-shirt kan, selong camel kan, satu beg kecil pakai kat belakang kan, pegang iPad ke. Jadi gila Ustaz lah. Dia pakai jubah cantik, dia pakai, dia duduk, dia kata, Ustaz, saya rasa cukup seronok duduk di rumah Allah. Dan Ustaz tolong doa bagi saya dapat satu perempuan yang boleh kahwin dengan saya, yang dia boleh terima saya macam ni Ustaz. Jadi kita pun tadi balik hotel tak seronok. Dah dia bagi satu kasut kat kita. Apa aku nak jadi, aku duduk macam ni kan? Kita dulu ingat Ustaz tu ada kelebihan. Tak ada. Yang ada kelebihan ni siapa dia ikhwan? Orang yang hati dia nak beriman pada Tuhan, dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Ada perempuan, dia kata, Ustaz, kak nak tanya ni, kak ni ada salah cakap pula. Dia kata, saya kata, kak cakap apa? Kak ni berkelih dengan adik kak. Pasal dia lah, Ustaz tahu lah adik jantan kan, orang jantan ni Ustaz tahu lah lagu mana.
saya tahulah saya jantan kau perangai depan bukan elok sangat. Dah saya elok kau, yang tak elok tu adik kau. Saya elok. Saya berkelahi dengan adik saya, Ustaz. Dia duk cakap. Lepas tu dia cakap cara sinis. Dia apa ni mati semua tak mau nak buat kenuri apa ke. Dia ingat tanam bangkai kucing ke. Bangkai kucing tak apa lah, tak ada talikin, tak ada apa ni, kita tanam orang lah. Jadi kau ni hangat lah. Kau ni hangat, kau pun meluahkan apa yang terpendam. Saya kata kau luah apa yang duk dengar ustaz bercakap. Kau begitu aku duk mengaji dengan mamak tu, dia duk habaq macam ni semua. Jadi nada kau pun naik tinggi. Jadi mak kata, hampa ni apa nak jadi 2 ekor ni duk mengaji agama duk berkelahi. Tengok aku dengan bapa hang, kami tak mengaji agama tak berkelahi pun. Hampa mengaji berkelahi. Jadi kau kata dekat mak tak faham. Itulah masalah mak tak mau ikut orang pergi mengaji, mak jadi macam ni. Lepas tu dia teringat dia cakap terlebih dengan mak dia. Kata kau cakap tu berdosa dah Ustaz. Nanti tengok satu orang memang jiwa dia bila orang bercakap lebih kurang pasal sunnah, bukan soal dia bercakap tu kecil ke besar, soal jiwa tu dah tak tenteram. Pasal apa tak tenteram? Pasal orang buat benda dan orang pertahan bukan sunnah, dia rasa tak tenteram. Jiwa ni kawan, kadang-kadang ustaz tak ada. Ustaz jemput makan kenuri sikit. Ustaz pun pergi dengar kenuri kan, rezeki Allah. Ustaz pun celapak kawan tu petik Al-Fatihah. Allah. Kita kena, bila kita kena, kita nak buat macam mana? Ustaz duduk situ jadi macam mana paip bomba hak warna kuning patut pergi jalan duduk situ. Mangkit tak boleh. Tu ustaz, tapi budak-budak ada mengaji ni dia bukan macam tu. Dia tak boleh, jiwa dia meletup. Dia jadi macam gunung berapi tu. Muntah tu, lahak tu keluar. Dia kata apa sebab aku nak duduk atas sini? Ni semua kerja-kerja yang tak ada dalam hadis. Dia bangkit, orang tua-tua kata kau ajak. Dia kata siapa kau ajak? Ikut Nabi kan kau ajak, tak ikut Nabi kan kau ajak? Ustaz pula pergi sabar. Apa sabar pula? Ustaz ajak macam mana ustaz ajak? Ustaz pula kita pula nanti saya sabar. Ustaz ajak lagu lain kot. Apa ustaz? Apa dia yang saya nak bagi tahu? Saya nak bagi tahu kata Allah campur perasaan ini pada siapa yang Allah nak daripada hamba dia. Allah bagi. Makin kuat ikhlas kita, makin kuat perasaan tu pi. Dia mai. Makin kuat sayang kita kat Nabi, makin kuat Allah zahirkan kita. Allah bagi satu masalah, satu zahir kita boleh tunjuk sayang. Lepas tu ikhwan, kita rasa lega, kita rasa puas bila boleh buat cara Nabi. Semua tak ramai orang dapat lewat. Budak tadi 21 tahun dia dapat. Saya dah tua bangka dah, nak masuk warga emas dah, tak dapat lagi. Duk menanti, tak dapat lagi. Tak, kalau kita pula pesan ke orang pelan-pelan, sabar. Dia kata sabar. Dia kata Ustaz, benda ni tak boleh sabar. Tengok, dia kata Ustaz, ni sayang Nabi ni semua daripada sempurna iman. Ustaz nak iman sempurna ke tak sempurna? Ustaz ambil koyuk buat daripada silap aku pergi cakap bab ni kat dia. Silap pula kita ingat. Mana boleh silap? Benda tu betul tapi anugerah Allah. Siapa dapat benda ni, Allah sayang kat dia. Apa kata Quran? Apa dia? Innamal mu'minuna idza zukirallah ni wajilat qulubuhum. Itu orang mukmin. Sana orang sebut nama Allah, di sini dia touch. Wajilat qulubuhum. Abdullah bin Mas'ud adalah Habib Abi Daud balik rumah, dia balik rumah, dia tengok di tangan anak dia ada tangkai. Dia tanya, apa dia? Bini dia kata dah ni musim apa? Bertukar cuaca. Satu cuaca, bila dia nak bertukar, dia duk bawa penyakit-penyakit ni semua. Penyakit ke binatang pindah ke orang. Pakai inilah. Dia masuk, dia ambil gunting, dia kata
keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak akan buat syirik kepada Allah. Allah bagi rasa, Allah bagi rasa. Saya cerita dulu kan, sahabat kita ni driver KTM, driver kereta api KTM duk main dengan saya kan, Brother Sofian kita ni. Balik anak dia pakai tangkai, anak dia pakai tangkai, mak mentua bagi pakai tangkai, sini satu, dua kuat sikit. Kalau satu tak apa kuat, bagi dua kuat sikit. Orang simple, orang yang simple lah. Bila kata sebut nama dia, kepala boleh nampak keluar gambar dia. Kata orang yang simple. Balik tak cakap banyak, tengok tangkai, ambil gunting. Cak, bila gunting mak mentua melompat. Mak mentua dandan melompat. Hang tak guna, hang nak bagi mampu cucu aku. Orang Penang punya belajar. Hang nak bagi mampu cucu aku, hang nak mampu episod orang, menantu tak guna. Dia kata apa tak guna? Nabi kata syirik, mak syirik lah. Apa syirik? Sampai berubat dengan syirik pun tak arti beza. Nama aja mengaji agama, buta perut. Orang Pulau Pinang kan lu marah orang Ikhwan. Dewan Bahasa Pustaka kena buat jilid nombor 2. Dia pun ayat tu tak cukup. Kamus nombor 2 kena buat jilid 2. Dia mai jumpa saya, Ustaz. First time saya jumpa dia, Ustaz, macam mana haflah? Macam mana nak buat, Ustaz? Saya kata, sahabat buat apa? Saya pergi gunting tangkai anak saya, Ustaz. Saya tak mau syirik, saya takut Nabi kata syirik. Saya pun tak tahu Nabi kata, tapi duk dengar Ustaz lah kata. Betul ke, Ustaz? Kata tindakan tuan tu betul. Habislah ni macam mana rumah tangga saya, Ustaz? Dia main soalan tu pucat muka. Dulu saya putih, lah pucat tu jadi mana? Pucat sampai lah. Alamak, soalan tak boleh jawab. Habis rumah tangga saya lagu mana, Ustaz? Anda jawab apa? Ni dalam ni dia main, alamak silap. Dia aku pergi sokong dia tadi. Dia main buat rumah tangga, dia tak ada jawapan. Saya letak tangan di dada dia. Saya kata, sahabat percaya tak kepada Allah? Kata, saya percaya, Ustaz. Percaya, sahabat. Allah ganti rumah tangga jauh lebih baik. Tapi masalah dia yang kena tanggung sahabat, bukan saya. Saya kata ada lagu tu, saya ketang. Abang ipar dia main pegang dia, tahan motor dia, pukul lagi dia ke atas. Syirik kena tendang terajang. Sahabat dia dah kurus lagu ni. Orang kurus. Sahabat percaya tak pada Tuhan? Sudah percaya, Ustaz? Tak tangan dia. Nabi kata letak tangan kat dada kawan kita, kata dekat dia, Allah bersama dengan hang. Tak apa sahabat, Ustaz doakan kepada intan. Tapi dalam duk baca doa kita demi sejuk dah sangat. Dia kata, Ustaz, yang kena pukul saya yang sejuk, Ustaz. Memang tak sejuk, duk tengok dia duk kena. Tak apalah. Dia orang betul Dia orang betul Saya percaya, Ustaz, Allah mesti tolong saya. Cerai. Di mahkamah, hakim tanya pasal sebab cerai, dia bawa satu beg kuliah tu penuh dengan kain kuning dengan jin yang tangkap buah dalam botol jadi keras dah. Jin tu pun dah jadi replika dah. Rambut punya panjang jin tu. Diikat, bawa pergi mahkamah syariah. Hakim pun terkejut. Dia kata, Tuan Hakim, saya cerai pasal benda ni. Saya tak mahu anak saya pakai benda ni. Okey, hakim kata first time bercerai kerana syirik. Okey lah. Menduda lah dia. Masa tu umur dia berapa? Masa tu umur dia baru 26 tahun. Tu yang terlalu muda. Sabar. Bolehlah kita dah kata kat dia sabar. Orang pernah menikah, tak ada 2 tahun bini tak ada. Beretuh kat situ, beretuh tembok. Tengok tiang duk sembang. Hang lama ada seorang. Dia kata, antu tiang bukan orang, tiang tu. Biasa duk berdua. 2 tahun Allah bagi, Allah uji dia. Lah ni Allah bagi satu isteri. Isteri ni pula bila kahwin dengan dia, isteri tu pesan pula kat dia, abang, syirik-syirik saya tak mahu lah. Ni bini baru dia ni, Adilah. Oh, Ustaz Ahmad tahu lah baik dengan Ustaz Ahmad. Oh, Adilah ni jangan buat pasal. Mudah aja, dalam 25 umur dia kahwin, jodoh.
Masa first time jumpa saya, dia berkahwin, pergi makan aja, pergi makan mi udang. Dia tengok saya lagu tu, dia tanya dekat Sofian, ustaz ni ajak sunnah ke bid'ah? Dia tanya, dia tak kenal kita. Dia tanya kat dia, ni abang ajak saya pergi makan dengan dia ni sunnah ke bid'ah? So dia kata, dah lah ustaz ni duk bagi nasihat kat abang dulu. Okey, sunnah tak apa. Kalau bid'ah, saya tak makan mi udang, tak boleh makan mi udang. Saya kata, terbiat macam mana lah ni? Ustaz, Allah makbul doa saya. Lah ni rumah tangga saya dua benda tak ada ustaz. Syirik tak ada, bid'ah tak ada. Lain ada, asrul semua ada. Wallahi saya bukan cerita melawak, cerita betul. Wallahi demi Allah cerita. Allah bagi kat sebagian orang, Allah bagi kemah, rumah tengah dia kemah lah ni. Satu sampel saya boleh buat dia role model pula. Kita boleh tengok mereka ni, kita teringat dia Allah, perjuangan dia Allah bagi sayang. Tapi risiko dia rumah tangga terkorban. Risiko dia apa? Risiko dia kena maki, risiko dia kena tuduh, risiko dia orang dah masuk meminang, tengok dia duk pergi mengaji tak tentu halal ni semua, putih tunang. Tu risiko dia. Tapi Allah akan hantar ganti yang lebih baik daripada apa yang Tuhan lepas daripada kita. Lebih baik. Ikhwatul iman, dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran yang suruh kita sayang Nabi lebih daripada benda lain. Di antaranya ayat Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Ayat Allah. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, semua ini lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Allah bagi 7 ke 8 benda yang menjadi sebab manusia sentiasa bagi excuse kenapa tak boleh ikut Nabi. Takkan nak berkelahi dengan mak, takkan nak berkelahi dengan, ini semua alasan. Al-Qadhi Iyad menyatakan ayat ini cukup menjadi anjuran dan bimbingan serta hujah untuk mewajibkan mencintai Nabi SAW, dan Nabi memang layak untuk mendapat kecintaan tersebut kerana Allah menegur orang-orang yang menjadikan harta, keluarga, anaknya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta mengancam mereka dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah ancam sayang benda tu lebih sampai pada peringkat sisih Nabi, lebih sampai peringkat Nabi jadi Mr. Nobody. Nabi jadi Mr. Nobody. Ada aku kisah, hang sebut benda ni, ada aku kisah. Ni kita punya masyarakat nak buat macam mana? Ni kita punya adik-beradik nak buat macam mana? Ni semua duk ni macam tu. Tak apa, Allah kata kalau sampai perangkat macam tu, fatarabbasu, ada benda Tuhan rancang nak buat pada kita. Kata Al-Qadhi bin Iyad, kemudian di akhir ayat Allah menamakan orang sebagai orang fasik dan mengkhabarkan bahawa orang tersebut termasuk orang sesat dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Tak ikut Nabi di sisi agama, kita sesat. Ini kita doa abang tadi, hakikat dia ikhwan. Macam mana kita nak buat dalam hidup kita, rumah tangga kita, nak bagi sama. Kita kena sayang Nabi macam mana Tuhan mahu, dan kita kena usaha pelan-pelan. Masuk pelan-pelan tu bukan pelan-pelan tu, masuk dia mujahadah. Kena ikhwan, kena buat.
Ayat yang kedua, Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan isterinya adalah ibu-ibu mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri, dan dia wajib mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Tahu satu benda sunnah, kita sayang lebih daripada nyawa kita sendiri. Apa-apa jangan takut, benda sunnah kita jangan takut buat, ikhwan, buat. Itu contoh kecil dulu saya suka bagi kepada kawan-kawan. Apa dia? Orang bang. Bila orang bang, Nabi ajak kita jawab bang. Kita jawab bang. Bila orang dengar Allahu Akbar, sebelah kita ada orang ke, tak ada orang ke, kita buat macam tak ada orang. Dia nak sembang pun kita buat macam tu. Hang sombong no, tadi lu elok lo nyombong dah. Bawa mulut kita pergi kat telinga dia. Orang bang, Nabi ajak jawab, bukan Nabi ajak sembang. Takkan sikit pun tak boleh kot, bagi penampak. Kita bawa diri kita, kita akan sayang dengan Nabi ni. Kadang-kadang idea ni dia main, orang Penang kata belunggu. Dia main tu pamik belunggu, berlambak. Masa orang bang lah, dia duduk dah 20 minit sebelah ustaz, sebatas haram dia tak tanya. Elok-elok tu bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, ustaz buat kuliah maghrib ke? Ingat ni subuh ke? Maghrib lah. Tadi pasal apa tak mau tanya? Syaitan ajak diri kita, ikhwan, berhenti buat benda, jawab azan. Bukan kita sombong dah, nak ajak diri kita tu Nabi lebih aula dari diri kita. Lah ni sampai masa aku kena menegakkan satu sunnah, iaitu menjawab seruan azan. Melihat kepada fadilat azan tu, nangis kita. Siapa baca doa lepas azan, Nabi kata dengan ikhlas dia jawab azan, dia baca doa Allahumma rabbaha hadhihi da'wah. Kita baca doa tu, lepas tu berselawat pada Nabi. Nabi kata doa ni akan jadi pertaruhan syafaat dia di hari akhirat nanti. Tiap-tiap hari kita dapat. Kita nak azan, dia nak main sembang, kita senang. Dia idea kita nak main macam mana, kecuali benda penting. Kita duduk sebelah dia, tengok ni lipan bapa keluar, betul-betul gue pergi kat dia. Alamak, orang duduk bang, lipan bawah pergi kat dia. Ayam tu kena abang, sabar. Lipan bawah, sabar. Sampai kawan tu kena ketip, muka merah menyala. Pasal apa tak abang? Oh azan. Yang tu benda kecemasan. Tak ada lah. Handphone tutup sah, orang bang. Lepas tu pula antara orang bang dengan orang nak kamar, Nabi kata tengah-tengah tu doa yang mustajab. Apa kita nak sembang? Lebih-lebih kita duduk dalam masjid, kita parking kereta tak mana yang suara azan boleh sampai. Berhenti sah, ajak anak-anak kita, abang, orang bang. Ya, mama orang bang, awak mama pasal apa? Bukan pasal apa, Nabi ada ajak kepada kita aturan dia macam ni. Dan Nabi kata siapa ikut sunnah dia, orang tu selamat. Mana anak-anak mama selamat, kita jawab azan. Tak mau sembang, iPad ke, semua stop. Ajak anak-anak kita lagu tu, baca doa, minta kepada Allah. Satu benda kita buat lagu tu, ikhwan, kita telah bagi tahu pada diri kita sunnah Nabi lebih aula daripada diri kita, sunnah lebih mulia daripada diri kita. Satu lagi ayat Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Allah suruh Nabi kata, kalau hampa sayang kepada Allah, ni terutama Yahudi zaman Nabi, dia kata dia sayang pada Allah, dia tak mau ikut Nabi. Allah kata fattabi'uni, Allah suruh hampa ikut aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampun dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang mengaku cinta Allah Ta'ala wajib mengikut jalan, syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam setiap keyakinan, ucapan dan perbuatannya. Kena macam tu. Ayat ini dia suruh kita ikut Nabi. Dia suruh kita ikut Nabi. Ada dalam handphone saya satu budak, dia WhatsApp kat saya. Satu budak MRSM, budak marah. Dia WhatsApp satu cerita yang menarik pasal diri dia, tapi dia start dengan satu karangan dia buat. Dia kata, dulu masa aku sekolah rendah, saja 1 sampai dia 6 semua skor nombor 1, nombor 2. Mama nanti peluk, nanti cium mama, kata ni anak mama, anak mama. Dia kata lepas tu dia ambil UPSR. Masa tu tak pacuk lagi. Dia ambil UPSR. Dia kata dia dapat semua A. Mama peluk lagi sekali. Lepas tu dia ambil PMR. Dia dapat A. Mama dengan ayah semua kata ni lah harapan saya. Lepas tu dia dapat marah. Dia tunjuklah sorak dah, mak dia ajak dia pergi makan udang besar apa semua seronok. Adik-beradik semua main pukul, bau dia bagus lah. Ha, ni betul-betul budak otak bagus lah. Kalau lah anak kami macam otak, bagus lah. Masalah dia anak kami macam otak kami, yang tu yang tak apa bagus. Semua puji dia. Dia kata satu hari dia beritahu kat mama dia. Dia kata, mama saya nak pergi Afrika. Mama dia kata, nak pergi buat apa di Afrika? Dia kata dia nak pergi belajar. Okey, mama dia kata pergi. Dia kata berbekalkan satu beg galah di belakang. Dia pergi sampai Afrika. Sampai di Afrika, dia kata dia jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ajak dia pergi duduk dalam kuliah syekh-syekh mengajar hadis. Dia ni budak marah. Dia pergi sana, dia kata dia baru jumpa bagaimana Nabi simpan janggut, baru jumpa Nabi pakai jubah, macam mana Nabi ambil ayat semayang, dia baru jumpa. Dia kata lebih kurang 2 tahun 3 tahun dia duduk sana. Dia balik mai Malaysia. Daripada rambut sampai kaki sudah ada perbezaan. Bila dia balik, mak dia lagu biji mata tinggi, tak boleh nak kerja, nak kerja. Dia dalam pustak. Bapak tengok, bapak lagu tawaduk, tunggu bawah dia boleh pula. Bapak tu kata, pergilah. Adik-beradik mai rumah bagi tahu, dengar kata dia balik Afrika. Adik-beradik mai terkejut. Adik-beradik dia kata, satu budak dapat tawaran MRSM, tiba-tiba tolak tawaran tu semata-mata nak pakai jubah, semata-mata nak pergi hafal Quran 1-2 ayat, semata-mata nak simpan janggut. Betapa bodohnya hang ni. Nasib baiklah anak kami tak ada otak lagu hang. Mula kejam. Dia rasa, dia kata pada bahagian kedua ni, dia mula merasakan satu hidup lain. Pasal apa dia pemarah dia? Pasal dia minum arak kan? Pasal dia zina kan? Pasal dia perosak anak dara orang ke? Tak. Pasal dia nak ikut sunnah. Wahai pelajaran dia tak jejak mana dia kata. Tapi pasal apa pandangan tu dah jadi macam tu. Satu hari dia kata, dia bawa mama dia pergi sembahyang subuh. Tu imam subuh tu tengok dia main, tu imam tu pelawak dia jadi imam. Dia kata pagi tu dia teringat nak baca surah Abasa wa Tawalla. Dia baca sampai ayat yauma yafirru mar'u min akhi. Dia sebab dia menangis, dia terberhenti sah. Habis semayang nak kereta balik rumah, mak dia tanya. Mak dia kata, pasal apa tadi abang pergi baca ayat tu abang menangis? Dia kata ayat tu cerita tentang kiamat. Esok kita akan lari daripada orang yang kita sayang, mak daripada anak. Abang jadi menangis ni bukan pasal apa, mak, pasal abang teringat apakah nasib abang esok. Lah ni orang duk kata kat abang macam-macam. Abang ada kedudukan, bukan abang tak ada pelajaran, abang ada. Tapi orang kata tu pasal abang nak lebih agama sikit lah. Dan esok di hari akhirat orang yang kata tu nak lari.
Orang pun nak lari. Bukan kata orang tu, mak yang melahirkan abang, mak pun akan lari. Jadi abang duk fikir, orang-orang ni semua nak lari daripada kita. Kita kena settle diri kita sendiri dengan Tuhan. Perlukah abang layan orang-orang ni semua? Abang jadi sebab tu ayat mata terkeluar. Dia kata pertama kali dalam hidup dia, mak dia peluk dia, dia rasa mak dia tu sapak dia, mak dia cium pipi dia. Mak dia kata kalau macam tu sejuk perut mama melahirkan abang. Dia hantar mai saja, dia kata nak kongsi. Kadang-kadang ada jadi macam ni dalam masyarakat kita. Baguslah, orang puji kita bagus, ni baguslah, bukan susah lah nak cari orang lagu. Kita pun start abang atas sembahyang tak ada usalli, dia boleh automatically dia tukar. Tadi tu bagus dengan nak jadi apa? Ganda bertukar nak jadi apa? Ini risiko dia, kawan. Kita bukan nak berkelahi dengan siapa, kita cuma nak bagi jalan kita ni sama dengan Nabi katanya. Lebih dah orang dah, hatta semua kita boleh fikir jalan kita macam tu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita ke arah situ, ikhwatul iman. Nak hidup berapa hari ikhwan, nak senang berapa hari, nak sihat berapa hari. Zaman hari ni zaman tak menentu. Tapi antum tengok apa Nabi pesan pada kita. Nabi pesan pada kita, Nabi kata sepatah, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kita tengok Nabi cakap, siapa yang hidup panjang sikit umur dia, dia akan tengok banyak orang cakap, dan orang cakap tak sama. Nabi kata siapa yang umur dia panjang, betul apa meh? Bila main umur macam umur kita berdua ni, mana pasal politik 10 orang cakap tak sama, pasal ekonomi 10 orang cakap tak sama. Ni pasal duk peluk sayang anjing ni pun 10 orang bagi 10. Kata apa salahnya sayang anjing tu? Anjing tu pun makhluk Allah Ta'ala juga. Dulu ada orang masuk syurga bagi minum air anjing. Ni takkan kita ambil gambar dengan anjing pun tak boleh masuk syurga? Nak masuk syurga sangat dengan anjing tu. Satu macamnya cakap. Mai pasal agama pun 10 macam, 20 macam cakap. Nabi kata siapa yang umur dia panjang, dia akan tengok ikhtilafan kathira. Orang bercakap tak sama ni cukup banyak. Tapi apa Nabi kata pada kita? Nabi suruh kita pergi lawan mereka ke? Tak. Nabi kata satu je aku pesan, fa'alaikum bisunnati. Hampa tak usah layan hak banyak tu, pegang sunnah tu. Clear ikhwan. Lepas tu pegang macam mana? Addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang dengan gigi yang paling kuat. Tak usah duk layan apa orang cakap banyak-banyak ni. Kalau dia bercakap daripada aku, pegang. Tapi dia boleh bercakap dan dia tak boleh bukti daripada aku, tak usah layan. Jadi apa kerja kita ikhwan? Kerja kita apa? Cari yang betul ya. Cari macam mana Nabi sembahyang, macam mana Nabi ambil wudu. Setiap orang bila dia buat ibadat, dia mesti tahu dia buat apa. Dia ambil sembahyang, dia sapu kepala, lepas tu dia sapu tengkok ni semua. Kata sahabat, tengkok pun sapu lah. Dia kata depa sapu. Depa sapu. Nak sahabat Nabi sapu dah. Tak tahu, dia kata dah depa buat, saya buat lah. Maknanya bukan cara tu. Nabi kata alaikum bisunnati. Bukan depa, bukan cara depa, cara cari dalam Sahih Bukhari, cari dalam Sahih Muslim, mana-mana kita hadis pun tak apa, janji mertabah hadis tu sahih. Bukan. Macam mana Nabi buat? Nabi basuh tangan ni macam mana? Nabi basuh muka macam mana? Nabi masuk masjid apa Nabi buat? Macam mana Nabi salam dengan orang? Nabi jumpa orang, Nabi suar tangan, Nabi salam. Nabi kata Assalamualaikum, Nabi suar tangan, Nabi tengok mata kawan tu. Sampai dia tu rasa Nabi hargai dia. Kita buat macam tu ikhwan. Ini kita duk sembang dengan kawan tu, tangan duk main handphone. Ustaz nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Itu handphone. Telinga pasang kawan tu, mata tang sini. Zaman teknologi,
Dia ni tanya soalan, dia ni duk minta ceramah, kena layan juga. Layan lah. Ya, apa dia. Saya dengar. Tapi ustaz tak tengok saya. Saya tak buta. Saya dengar, dia kata. Tapi ustaz tengoklah saya sikit. Nak tanya tak mau tanya. Tapi saya banyak lagi orang nak tanya ni. Yang kata Al-Fadhil tu. Apa salahnya suruh satu tangan? Bila kita suruh tangan, Nabi kata apa? Allah ampun dosa kita sebelum tangan kita tu bercerai. Allah ampun dosa kita. Tengok mata dia, tanya apa abang? Dia kata abang baik. Orang ni kau bukan dia mau duit kita, dia mau sikit perhatian. Kita busy dah orang sakit, macam mana Nabi ajak kita, ikhwan? Kita ambil betul-betul Nabi ni semua, sunnah-sunnah Nabi. Duduk jangan bagi lama, tanya tu orang putih kata apa? Take care. Kita tunjuk kata kita ambil berat. Ni pergi duduk dia sengah, buatlah kepala. Dia daripada pening kepala sikit, satu badan terus sakit. Cara kita duduk golek kepala tu. Take care. Sahabat, berapa lama dah sakit? Tanya, ni sakit tak mana ni? Sakit apa? Tu dah jumpa doktor kan? Take care lagi. Ni doktor mana api ni? Tanya tu. Dia kata dia ni ambil berat lah. Bukan kita pun, kalau dia cerita doktor, bukan kita kenal doktor tu. Tapi take care. Ni belah mana sakit ni? Dia kata ada sakit belah perut sikit. Pegang, ni nak pegang boleh ke? Buat pegang. Mau cantik sikit, mau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu sengat buat mulut je muncul tarik. Buat macam tu. Dia orang sakit kan, buat tarik pi, satu embut, fuh. Tu tanya pula, tu rasa lagu mana? Psikologi kan? Rasa lagu mana? Korang dah sikit. Dia dandang dia. Wah, dia apa pembohong, kita pembohong. Orang pembohong. Tapi take care. Tunjuk kata kita sama dengan dia. Oh, itulah tadi sebelum ustaz pegang rasa lah bila lepas ustaz baca apa. Tak apa lah kata ni kali. Tak apa, lepas sihat main rumah lain lah. Saya ajak lah. Nabi ajak macam tu. Satu doa bagi sikit saja. La ba's tahurun insya-Allah. Sahabat dikit orang dah kena kapan hidup balik pun ada. Ada kata. Depa dah bagi meni mayat depa kapan. Tak tu dia hidup balik. Takkan sahabat tak kena kapan mati kot, yang kena kapan pun tak mati. Satu seronok bagi kat dia. Sahabat mana boleh mati lah. Kita nak hidup tahun depan, nak rasa bayar GST tu, takkan mati lah ni kot. Apa-apa mati bayar dulu GST. Nak rasa tu macam mana nikmat dia tu. Bagi satu. Dia dengar ya ada orang. Cara tu semua cara Nabi yang wujud dalam hadis yang kita tak baca lagi. Nanti kita akan baca. Banyak ikhwan, juta-juta hadis tu ada yang sampai kat kita ni berapa kerat aja. Banyak lagi. Nabi salam dengan orang, Nabi rahim orang, Nabi ambil berat pasal orang. Semua yang wujud dalam sunnah Nabi kita ambil. Maka jalan kita jalan betul. Pasal arahan daripada Quran, ikut Nabi, Allah akan ampun dosa kita, Allah nak sayang pada kita. Mukhalafah ayat, siapa tak ikut Nabi, Tuhan pun tak ampun dosa, Tuhan pun tak mau sayang. Asbabul maghfirah, sebab Allah ampun dosa kita pasal kita ikut Nabi. Sebab Allah tak ampun dosa kita pasal kita tak pandang langsung muka Nabi. Kena mujahadah ikhwan, mujahadah. Itu saya buat forum dengan Ustaz Syam, kami kasih pengalaman Ustaz Syam duk cerita macam mana mujahadah sikit mujahadah. Kita duk dengar pengalaman orang ni, kita rasa Masya Allah. Pasal tu saya bila jumpa sahabat-sahabat ni semua, saya merasakan orang yang paling hebat ni adalah sahabat-sahabat semua. Tu saya cakap saya nak balik lah. Yang nak, bahasa utara kata nak bergomoy, itu Pak Men, bergomoy. Yang nak bergomoy dengan masyarakat ni bukan saya, sahabat lah. Saat perempuan balik sembang dengan mak mentua, mak mentua tak pergi mana, pergi satu tak balik lagi. Kata pergi kuliah apa? Kalau otak dia punya kuliah ambil luar tak berhenti lagi. Dah dia ajar sunnah. Apa dia sunnah tu? Dah tadi dia abang kata doa awaitul akhitul tak ada.
Kepala otak dia. Kepala otak dia. Dan kalian sudah dengar lagu tu semua. Orang duk buat pada zaman Jepun, dia tak Melayu sebelah dia, mereka kata tak boleh, kepala otak dia. Kita dengar jadi bengang kan. Sabar kan. Kalau tak sabar, mak mentua ni aku celup tepung goreng kan. Kalau tak sabar, orang tua ni aku perasan jadi sotong goreng pula lagi kan. Sabar. Dah mak, dia mencerita pasal Nabi lah. Satu buku kita bagi dia. Tak tahu dia tak erti baca. Kami dulu baca Jawi ni main tulis orang putih tak erti baca. Baca bagi kat dia mak. Saya balik ke erti dia orang bukan lebar je apa. Yang nak berlawan dengan masyarakat. Tuan-tuan semua ni, muslimat-muslimat semua. Pasal tu saya merasakan orang yang ada kelebihan bukan saya, tapi orang duduk depan saya. Ni semua ada kelebihan. Ni muka ahli syurga belakang semua. Dan semua ni punya ujian. Oi, tak sama ikhwan. Saya duduk dengar lah. Ustaz, abang ipar saya marah saya. Abang ipar marah. Pasal apa? Saya semain subuh tak ada kunut. Okey. Mai pula nombor 2. Ustaz, bini saya kata macam-macam kat saya. Pasal apa? Ni pasal orang masuk minta anak saya tak buat satu grand punya. Saya buat cara sunnah punya minang-meminang. Dia kata apa, ingat anak bulu betung tak? Ni meminang ke apa ni? Dia kata, orang susah payah 9 bulan pergi mengandung budak ni, pantang budak lagi 2 bulan. Tiba-tiba orang masuk meminang, buat lagu ni, doa selamat pun tak ada, arwah pun tak ada. Ni meminang apa? Dah, mamak tu kata tak ada. Mamak ke, semak ke, aku tak ada boleh. Ustaz pening kepala nak buat macam mana? Ustaz je dengar. Oh, macam tu. Main pula satu orang. Ustaz, macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak buat? Ustaz boleh tolong saya ke? Dia kata, sahabat duduk mana? Saya duduk Sabah. Duduk Sabah. Telefon Pulau Pinang. Kalaulah Sabah dengan Sarawak tu macam Pulau Pinang dengan Ustaz Pi lah. Tapi nak belon. Masalah nak kena belon. Sabah pula dah mana tu? Ranau. Daripada sana nak naik Ranau dah 9 jam. 2 kali muntah nak sampai sana. 2 kali muntah. Dia mana Ustaz? Macam tu. Semua ni kena uji belakang. Tak. Mudah-mudahan ikhwan, Allah bagi kat kita cinta sebenar. Nanti hadis-hadis yang akan datang ni kita akan baca, kita boleh perbetul diri kita macam mana yang kata hakikat cinta Nabi. Yang kata sayang Nabi nak bagi masuk dengan maksud hakikat tu macam mana. Kita akan tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi sayang. Anas bin Malik dalam hadis Bukhari, Anas bin Malik cerita apa ya kawan? Soalan dia, bagaimana cara menguruskan jenazah seorang yang telah tukar jantina? Allah. Dia tak boleh sama, dia kena ikut fatwa semasa. Kalau tanya saya lah, kalau dia sampai tukar jantina, dia tukar jantina, memang dia dilahirkan laki-laki, dia lahir laki-laki, bukan dia laki-laki, besar nak jadi perempuan, pergi taman ke buat operasi jadi perempuan betul. Sampai pada peringkat buat apa itu, buat surat nak tukar nama. Dan kita pun tengok dia, tak nampak dah rupa parah jantan, tak nampak dah. Cara jalan, cara suara pun pijai, tarik buang biji halkom, pi bubuh apa plastik pula atas, jadi alui. Macam tu punya usaha dia. Tubuh badan pun berubah total. Saya tak tahu nak kata sahabat, kalau ada orang jantan gamak bagi mandi mayat dia, kalau tanya saya tak gamak. Antu nak bagi mandi dia lah. Macam mana nak pergi mandi dia? Saya tak gamak. Saya kata bagi perempuan bagi. Dan dia berredha dengan perempuan, dia baliklah sebagai perempuan depan Tuhan, dia selesai dengan Tuhan. Kecuali kalau ada satu teknik nak bagi mandi, oh kan, saya tak gamak ada dia nak jadi perempuan sangat. Tapi hak betulnya ikutlah fatwa semasa.
Patut kalau mazhab Syafi'i, dia kata dihukum dia pada masa dia beranak. Kalau dia beranak lelaki-lelaki, dia tukar macam mana pun, urus dia cara lelaki-lelaki. Kalau dia beranak sebagai perempuan, dia tukar macam mana pun, urus dia sebagai perempuan. Kalau dia beranak sebagai khunsa, tengok masa dia hidup dia cenderung macam mana, maka uruslah dia mengikut cenderung dia hidup. Tapi tahu tak gamak kalau jadi lagu tu, kita kata ustaz main urus mayat dia, hampa urus sendiri lah. Tak gamak kita nak urus, tak gamak. Dia jadi tak tahu nak urus, tak tahu nak sentuh badan tu, nak sentuh macam mana, nak start jurah macam mana, nak buang najis dia macam mana, nak sabun macam mana. Ui, bukan kata bahaya kat dia, bahaya dengan kita sekali. Mudah-mudahan tak ada okey ni. Yang selamatnya tanya fatwa semasa tu macam mana. Ustaz, dari manakah asal selawat apa tu, muni jiat, munajat lah? Benarkah Bilal bin Rabah pernah mengucap selawat ni? Tak tahu, wallahu a'lam. Tak tahu bunyi dia macam mana pun tak tahu, wallahu a'lam. Setiap pagi sebelum memulakan tugas di pejabat akan dibacakan doa untuk diaminkan. Apa harus saya lakukan? Tak apa, kalau sekadar baca doa tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagilah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Doanya sangat umum. Ya Allah, kami nak buat kerja hari ni, mudahkanlah urusan kami. Kita pun kata amin, cukup. Tak ada apa-apa yang tu. Yang tu kira doa yang umum. Tapi kalau nak buat cara tiap-tiap pagi, nak buat cara jemaah dulu. Ya Alhamdulillah. Tiap-tiap pagi nak buat macam tu. Sekali-sekala tu amin lah. Dia boleh baca, tapi jangan buat dia jadi satu event, satu program yang rasmi macam tu. Sekali-sekala ada kerja banyak hari ni, kita pun sebagai ketua pejabat, ya Allah, apalah hari ni, bagi mudah sikit. Okay. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, doa Nabi kan. Kata doa tu hak lain nak kata amin, amin. Okay. Dia tak ada Al-Fatihah, baca doa pula panjang, Al-Fatihah pula lagi satu doa. Yang tu kita tak usah amat. Yang tu kalau dia buat, kita sengap susah kata apa, nak lari dia bos, sengap susah kata apa, tak reda. Buat doa-doa kita sendiri. Ustaz, doa akhir dan awal tahun, adakah dia hanya sunnah? Tak, dia tak sunnah. Adakah orang di Iraq buat juga doa awal tahun akhir tahun? Dia buat satu dunia buat. Satu dunia buat. Di Iraq buat lagi takkan. Dia buat dengan nasi Ibrahimi semua. Kita duk pi tu pasal nasi tu lah, bukan pasal apa pun. Yang Syiah buat lagi grand. Tapi kebanyakan tempat di Iraq yang buat doa ni Syiah lah, Syiah Ismailiyah. Dan dia ada doanya panjang, supaya tahun tu Al-Mahdi turun, supaya segala kecelakaan diangkat, laknatlah kepada siapa yang bermusuh dengan Ali, dengan Hasan, dengan Husain, dengan Fatimah, laknatlah Aisyah. Tu doa itu nak akhir dia. Dia minta supaya tak kena marahnya Allah kepada Hasan, kepada Umar ni semua, supaya Allah marah dia pun, Allah tak hukum kita pada tahun ni. Sampai pasal dia akan start 1 sampai 10 Muharram. Dia start lah dia punya program. Maria Kaabah Ali Jan di Karbala tu, Maria dia pasang lampu, dia cuci. Oh cantik masa tu orang pakat masuk Karbala. 8 dia buat kenduri, ada sambutan. 8 ada sambutan. Hari Fatimah, hari Aisyah, sambutan kesyukuran. 9 kesyukuran kerana matinya Umar bin Al-Khattab. 10 kemuliaan. Bukan kata dia sembelih unta, dia tikam unta kat dekat badan, heret pisau tu. Unta tu, dia panah unta tu. Dia kata kalaulah sahabat-sahabat hidup, kami berpeluang jumpa mereka, kami nanti buat kat mereka macam kami buat kat unta. Dia buatlah halawiyah. Itu saya katakan, peribadi saya jangan buat doa baitul akhirnya, sebab dia tasyabbuh. Kalau kita nak baca doa, kita baca lah apa yang kita nak. Peribadi kita tengah malam baca, itu tidak dihalang. Tapi yang buat grand ni akhir
lagi 5 minit nak maghrib buat. Lepas tu dah lepas azan yang awal pula. Yang ni betul-betul tasyabuh Syiah Ismailiyah. Oh, sekali dia tulis sambung lah. Tulisan dia macam Dr. Ismaili. Ada sebuah hadis mengenai jangan jadi muflis di akhirat. Itu pahala diberi pada orang yang kita buat dosa kepadanya. Tidakkah dia bercanggah dengan Quran? An-Najmi 38-39. Tak, dia tak bercanggah. Pasal hadis itu hadis sahih, hadis Imam Muslim. Cerita dia, dosa yang An-Najmi sebut itu adalah dosa yang orang lain buat, kita tanggung. Dia tak ada macam tu. Tapi yang kita buat, kita tanggung ada. Dan salah satu cara pembalasan Allah di hari akhirat, bila kita bangkit di hadapan Allah Ta'ala, kita kena tanggung risiko kerana buat zalim pada orang. Dalam hadis Bukhari cerita, Allah akan hisap manusia dengan 2 cara. Cara pertama, hisap kita dengan Tuhan. Tak pakai tudung, tak semayang, tak zakat, kita dengan Tuhan. Selesai, ambil, balik masuk neraka. Bagi yang kena masuk neraka, kena bakar dalam neraka sehari macam 1000 tahun dunia. Kena pumpang habis, berkeluar daripada neraka, dah jadi rentung, tak kenal. Tuhan bagi jadi elok balik, hisap kali kedua. Dia sesama manusia pula. Masa tu lah lembu yang bertanduk, pernah tanduk lembu yang tak bertanduk, Allah jadi balik 2 ekor tu. Allah bagi tanduk pada lembu yang tak ada tanduk dulu ni, tanduk balik lembu yang tanduk dia. Lepas tu jadi pasir, hilang. Main pula manusia menuntut kita, ya Allah, masa aku hidup aku dizalimi dan tidak ada keadilan, dan dia buat zalim ke aku, dia bebas. Maka Allah hisap. Allah tunjukkan neraka, manusia dandan tak mau masuk neraka. Ada harta dandan nak tukar. Kalau kata hang jahat punya orang, ambil pahala hang bagi kat dia. Itu cara hisap, bukan cara zalim, cara hisap. Satu orang punya tuntut ambil pahala, ambil dosa kawan ni, pergi timbang atas amalan dia, maka dia ni sampai ke tempat baik, dia dihumban ke neraka. Baru satu orang, hak banyak lagi. Hak banyak lagi. Hak kena fitnah dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan macam-macam. Pergi ambil gambar orang lain, pergi centung kepalanya orang lain, pergi buat pula satu gambar. Tak ada pasal. Ni semua nak jawab dengan siapa? Ni semua nak jawab banyak. Soalan dia, ayat tu bercanggah ke? Tak, ayat tu tidak bercanggah. Satu-satu ayat dengan ayat Quran tak bercanggah. Apa yang perlu dilakukan dengan kawan laki-laki yang gay? Ustaz tak nak buat apa. Buatlah apa yang boleh buat pada balai. Gay, maknanya dia suka kat laki-laki. Tak kacau. Boleh kita kan, kalau kata suka pondan lain segi, pasal dia make up. Ni gay, ada misai. Tak boleh bayang. Kalau kata dia tu suka kat pondan tu, memang pondan tu lelaki-lelaki, tapi at least dia pakai make up, dia buang janggut, dia buang misai, dia pakai bulu mata panjang tu, dia ubah muka dia tarik rambut palsu panjang. Jadi kita pun sekali pandang, Sila juga sekali pandang. Duk ditanya, duk tang mana. Sekali dia cakap, kita belah. Dia cakap, suara dia keluar, biji halkum tu main. Tapi kalau dia sengam, dia buat satu tudung, dia snap satu gambar, dia buat dalam WhatsApp, kita mampu dia kata dia perempuan. Kita tanya, adik ni belum berpunya ke? Dia jawab lah, dia kata saya kosong lagi. Kata kita tu dia main. Tak teringinkan nak berpunya. Jumpa dia tembak, kita belah. Tapi yang kata gay ni, dia main dengan janggut, dia main dengan misai. Tak tahu I love you tak kucing macam ni. I love you pula. Tak boleh bayang. Jadi gay ni kita tak boleh bayang. Bagi nasihat apa kat dia. Dia nak cakap mah, sahabat, kita buat kerja dilaknat oleh Tuhan.
Kata Ustaz, nanti dia kecil hati. Dia punya pasal kecil hati ke besar hati ke, dia punya pasal. Habis hang nak layan dia macam mana? Hang nak pergi peluk dia, hang nak pergi tempat pipi kat dia. Sahabat. Dan lagi dia balai hang kat belakang apa? Tak, bertanya Fadilah Kamsah tengok apa dia boleh buat. Tafsir mimpi dalam Islam, contoh satu surah dari langit menyuruh kita membaca Al-Quran, mohon pencerahan. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Kalau dia suruh kita baca Quran, kita baca. Tapi kalau benda tu dia duk pergi kawan dengan satu orang bomo ni semua, lepas tu kesan daripada dulu pergi kawan dengan mereka, dia pun dapat mimpi pelik-pelik lagu ni. Yang ni nama dia qarin. Ni nama dia qarin. Maksud dia apa? Satu syaitan mai nak tipu dia dan nak kawan dengan dia. Maka tak usah percaya apa ayat dia baca. Kita sakit, kita tak kawan dengan siapa, kita sakit, makan masa 3 tahun 4 tahun sakit, tiba-tiba satu malam kita mimpi. Dalam mimpi tu ada satu orang mai kata kita, cubalah doa ni Nabi pernah baca, hang baca tengok, kita jaga, kita pun baca, tiba-tiba lega. Ini satu anugerah. Sebab kita tak pernah kawan dengan siapa-siapa, tapi kita kawan dengan orang tu, kita kawan orang ni. Mak kita pun belah saka, mak belah saka, tok punya lepas kat mak nak mati. Tak tahu 2-3 malam kita mimpi duk main lagu tu. Maknanya yang tu adalah qarin. Yang tu bukan kelebihan. Kita pakai ayat dia, tengoklah. Lepas tu dia akan mimpi lagi, sedang-sedang kita sudah jadi bomoh. Tak ada ikhwan. Tak pernah satu pun para sahabat. Quran ni bacalah tak mana pun, kesemuanya adalah syifa, kesemuanya adalah ubat. Surah Al-Baqarah dibenci oleh hantu syaitan membaca. Kalau tanya Ustaz kata surah daripada langit macam ni, tak usah layan. Mula kita layan, dia timai lagi. Lepas tu dia mula berkawan. Ustaz, ada tak kursus kahwin di kalangan orang sunnah? Ada, kemarin kita buat di Masjid Al-Mustaqim, iaitu tentang suamiku syurgaku. Ada. Pergi di Al-Mustaqim, ada di situ. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya membuat mural gambar orang di dinding sekolah? Gambar orang yang tak timbul ini masih khilaf ulama. Tapi kalau kita pergi buat muka tokoh-tokoh besar, betul orang pakai duk pergi ambil gambar sebelah dia, ada larangan. Dia dah jadi perhiasan, dia dah jadi kemegahan. Kita pandai melukis kan. Kita suruh bini kita duduk, kita lukis muka dia, atas kecil macam ni. Kita lukis, kita kata cantik tak? Oh, dia kata cantik, kita ambil buat dalam album. Bila bini kita pergi kerja, kita tengok album dia. Ini sadarlah gambar dia hitam putih tu, kita tengok. Lagu tu masih para ulama kata boleh. Pasal kita simpan satu tempat yang bukan perhiasan. Kita bubuh dalam album, kita tutup dalam album, kita tak satu tempat. Tapi kita pergi draw gambar muka bini kita di atas kepala katil, dinding kepala katil, pergi lukis besar. Dia nak tidur, dia tengok bini aku. Bila dia duduk di situ jadi besar, dia sudah jadi perhiasan. Perhiasan ini semua para ulama sangat melarang. Gambar orang besar ke, gambar alim ulama ke, gambar siapa, bila naik di atas jadi perhiasan, tak boleh. Kita ambil satu gambar datuk, kita dapat datuk, snap satu gambar kan, kita ambil pingat, ambil gambar tu buat dalam album. Bila terasa nak tengok balik, orang ni duk cakap lebih kurang apa, hang siapa? Hang siapa? Saya aku tengok aku siapa. Hang tanya aku siapa? Saya aku tengok aku siapa. Tengok aku datuk hang tu tak? Tengok, tutup balik. Okey. Tapi satu punya besar lagu tu dia letak
satu dinding kat rumah, orang mai pakat-pakat bila tengok yang ni dilarang. Gambar kahwin ke, gambar ambil ijazah hari tu ni ke, gambar apa ke, sangat-sangat dilarang. Malaikat tak akan masuk kalau dia bertukar jadi perhiasan. Itu kita tengok. Hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin sebut tentang orang malaikat tak masuk rumah ada anjing, rumahnya ada gambar-gambar yang dibuat perhiasan. Walaupun asal orang dulu dia buat gambar, dia pakai batu, dia pakai kayu, dia pahat gambar tu jadi berketul. Kemudian kita ni kita pakai digital, gambar kita jadi foto. Tapi kerana sifat dia sama, perhiasan, maka sifat itu yang menyebabkan ada larangan. Tersebut buat dalam album, nak tengok buka, nak tengok buka gambar kita kahwin tu 67 hari tu ni. Tak ada lah pelamin-pelamin gila-gila macam hari tu nak carilah, tak ada. Buat dalam album. Ustaz, daripada mana asal orang Awaitun Akhitun? Macam Ustaz Abang tadi, daripada Syiah Ismailiyah. Mudah-mudahan ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kekuatan, Allah bagi pada kita hidayah dia, kita boleh di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. جزاك الله يا أستاذ. جزاك الله خيرا.